Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar semua sihat di samping keluarga tercinta. Nama cikgu, Cikgu Wan Muhammad Nasir bin Wan Mahmud dari SMK Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Jadi pada sesi ini, iaitu sesi yang kedua bersama dengan cikgu, kali ini kita akan bincangkan mengenai teknik menjawab soalan peperiksaan, iaitu soalan strategi berfikir yang biasanya keluar pada nombor 11B ataupun 12B, kertas sains 1511-2 SPM yang memperuntukkan markah sebanyak 6 markah. Terdapat 4 jenis soalan yang biasa dan pernah keluar dalam peperiksaan SPM. Soalan tersebut seperti soalan mengkonsepsi, soalan menyelesaikan masalah, soalan membuat keputusan ataupun membuat pemilihan dan juga soalan wajaran. Dan pada sesi ini, cikgu akan membincangkan hanya satu daripada 4 jenis soalan strategi berfikir, iaitu soalan menyelesaikan masalah. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, eloklah kita melihat terlebih dahulu objektif pengajaran kita. Dalam perbincangan hari ini, diharapkan pelajar-pelajar dapat memahami teknik serta dapat menjawab dengan betul mengikut kehendak pemarkahan jawapan bagi soalan strategi berfikir, iaitu soalan menyelesaikan masalah ataupun penyelesaian masalah. Dalam soalan penyelesaian masalah, terdapat 5 kriteria yang perlu anak-anak pelajar fahami. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Yang kedua, penjelasan masalah. Yang ketiga, kaedah penyelesaian. Yang keempat, penerangan kaedah. Dan yang kelima, penilaian kaedah. Bagi mengenal pasti masalah, markah yang diperuntukkan hanya satu markah. Manakala penyelesaian masalah juga satu markah. Kaedah penyelesaian satu markah. Penerangan satu markah. Dan penilaian kaedah juga satu markah. Dan kalau kita tengok jumlahnya adalah sebanyak 5 markah semuanya. Hanya satu markah yang tidak mencukupi. Biasanya dalam soalan peperiksaan SPM, yang biasa ditanya 4 daripada 5 kriteria untuk melayakkan ataupun untuk memastikan 6 markah itu mencukupi. Biasanya yang keluar adalah mengenal pasti masalah, penyelesaian masalah, dan kaedah penyelesaian dan penerangan ini biasanya digabungkan. Digabungkan. Dan markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Jadi, satu markah tambah dengan satu markah tambah dengan 4 markah, maka cukuplah 6 markah. Walau bagaimanapun, kadang-kadang penilaian markah juga diambil kira. Jadi untuk memahamkan teknik ini, eloklah kita tengok semasa perbincangan selepas ini. Jadi cikgu akan terangkan berkenaan dengan kriteria ataupun kehendak soalan. Yang pertama sekali adalah kenal pasti masalah. Di mana anak-anak pelajar mesti menyatakan masalah yang dinyatakan dalam soalan. Dan biasanya, kenal pasti masalah ini, jawapan dah ada pada kertas soalan. Yang kedua, penjelasan masalah. Iaitu mengapa masalah itu timbul. Erti kata lain, punca. Ada setengah-setengah soalan, dia tukarkan penjelasan masalah itu kepada
bentuk punca. Jawapannya tetap sama dan biasanya jawapan penjelasan masalah ini telah terdapat pada soalan. Yang ketiga, kaedah penyelesaian. Kaedah penyelesaian. Senarai kaedah bergantung kepada peruntukan markah, iaitu kaedah penyelesaian ini kita nyatakan kaedah untuk kita menyelesaikan masalah yang dikemukakan oleh soalan. Dan selepas kaedah penyelesaian mesti diterangkan, iaitu penerangan kaedah, iaitu kita huraikan setiap kaedah yang telah kita kemukakan tadi. Dan yang terakhir sekali adalah penilaian kaedah. Kita hendaklah memilih kaedah yang terbaik yang telah kita nyatakan tadi semasa kaedah penyelesaian. Dan dalam penilaian kaedah ini juga, anak-anak pelajar mesti menyatakan kaedah serta penerangan. Kaedah dan penerangan di mana pelajar telah nyatakan semasa pada soalan kaedah penyelesaian dan juga penerangan kaedah. Boleh faham tak anak-anak? Untuk mengukuhkan lagi kefahaman anak-anak, jom kita lakukan ataupun kita lihat soalan yang biasanya keluar ataupun soalan yang famous. Kita tengok soalan yang pertama, hakisan tanah yang berlaku daripada aktiviti yang tidak terkawal seperti pembalakan dan pembukaan tanah untuk pertanian amat membimbangkan. Jadi dalam ayat tersebut telah ada iaitu jawapan berkenaan dengan mengenal pasti masalah dan juga penjelasan masalah ataupun puncanya. Telah ada puncanya. Dan kalau kita tengok, cuma kadang-kadang anak-anak pelajar keliru yang manakah mengenal pasti masalah dan yang manakah penjelasan masalah. Kalau kita tengok daripada ayat tu, yang telah saya bold tu itu adalah key point ataupun kata kuncinya. Cuma kita tak pasti adakah ianya masalah ataupun punca kepada masalah tersebut. Jika anak-anak keliru, anak-anak boleh membuat ayat sendiri untuk menentukan punca ataupun masalah yang terdapat pada soalan. Contohnya, cuba kita buat ayat. Hakisan tanah berpunca daripada pembalakan dan pembukaan tanah untuk pertanian. Ataupun pembalakan dan pembukaan tanah untuk pertanian berpunca daripada hakisan tanah. Daripada ayat tu anak-anak boleh ketahui yang manakah masalah dan yang manakah punca. Jadi dalam konteks ni, hakisan tanah ini adalah masalah, iaitu kita dapat mengenal pasti masalah adalah hakisan tanah. Dan penjelasan apakah punca hakisan tanah, iaitu pembalakan dan pembukaan tanah pertanian yang amat membimbangkan. Jadi mengenal pasti masalah dan punca ataupun penjelasan masalah anak-anak boleh dapatkan daripada soalan yang telah dikemukakan. Cuma anak-anak kena tahu yang manakah masalah dan yang mana penjelasan ataupun punca masalah tersebut. Dan kita tidak boleh nak meletakkan ayat yang pertama ni adalah penjelasan masalah, yang kedua ni adalah punca. Kadang-kadang dalam bentuk ayat tu dia boleh tukarkan, dia letakkan punca dulu, kemudian masalah di kemudiannya, bergantung kepada ayat. Jom kita tengok jawapannya. Kenapa pasti masalah? Sebanyak 1 markah. Apakah masalah yang disebut dalam soalan itu? Iaitu telah kita nyatakan tadi adalah hakisan tanah. Dan penjelasan masalah, mengapa masalah itu timbul, itu punca. Iaitu timbul disebabkan pembalakan dan pembukaan tanah untuk pertanian. Manakala kaedah penyelesaian, kalau kita tengok kepada soalan tadi, kalau kita tengok kepada soalan yang dikemukakan tadi, iaitu terangkan 2 kaedah.
iaitu soalan itu telah menggabungkan kaedah dan juga penerangan. Terangkan dua kaedah penyelesaian masalah tersebut. Di sini anak-anak perlu menyatakan terlebih dahulu kaedah. Soalan nak dua kaedah, maka nyatakan dua. Dan jika anak-anak menyatakan lebih daripada dua, tidak menjadi masalah. Cuma markah peruntukan hanya 4 markah, 2 untuk kaedah, 2 untuk penerangan. Jika kedua-dua adalah tepat. Okey. Dan kalau kita tengok apakah kaedah penyelesaian dan penerangan. Okey, yang pertama kaedahnya kita katakan penghutanan semula. Dan penerangannya, apakah yang dimaksudkan dengan penghutanan semula? Anak-anak boleh menyatakan, dalam konteks ini, cikgu telah menerangkan, menanam semula pokok-pokok bagi menggantikan pokok yang telah ditebang. Bagi penerangan, anak-anak pelajar nyatakan, asalkan ayat itu berkaitan dengan penghutanan semula. Kaedah yang kedua, apakah yang boleh kita nyatakan? Iaitu menanam tanaman tutup bumi. Penerangannya adalah untuk mencegah tanah menjadi longgar apabila hujan. Untuk memastikan, ataupun anak-anak boleh katakan menanam tanaman tutup bumi untuk memastikan tanah menjadi lebih kemas. Boleh terima. Ataupun untuk memastikan tanaman ataupun tanaman tutup bumi menyerap air, memastikan tanah menjadi lebih kemas. Jawapan itu terpulang kepada anak-anak. Yang penting idea itu ada. Dan di sini cikgu tambahkan satu lagi kaedah untuk pembelajaran kita, iaitu mewujudkan hutan simpanan ataupun hutan simpanan kekal. Dan mengapa? Penerangannya adalah kerajaan perlu mewartakan kawasan hutan simpan supaya tiada penebangan pokok berlaku. Maka di sini cikgu nyatakan 3 kaedah dan juga 3 penerangan. Soalan hanya nak 2 kaedah dan 2 penerangan. Dan jika ketiga-tiga kaedah, ketiga-tiga penerangan ini betul, maksimum markah yang diperuntukkan hanya 4 markah. Jadi masalah 1 markah, penjelasan 1 markah, dan di sini 4 markah. Jadi seperti yang cikgu nyatakan tadi, dalam konteks pembincangan, penilaian kaedah cikgu telah letakkan. Kita letak juga penilaian kaedah. Di mana kalau soalan tanya apakah kaedah yang terbaik, maka anak-anak pelajar boleh memilih jawapan itu berdasarkan kaedah di atas mengikut pilihan calon terbaik. Bermakna jika anak-anak pelajar rasa kaedah penghutanan semula adalah yang terbaik, maka ditulis kembali di sini di kawasan penilaian kaedah ni di sini, iaitu kaedah penghutanan semula yang terbaik dan mesti dinyatakan. Anak-anak boleh letakkan di sini salin balik dan berserta dengan penerangan. Contohnya kaedah penghutanan semula adalah yang terbaik kerana menanam semula pokok-pokok bagi menggantikan pokok-pokok yang telah ditebang. Jika anak-anak rasa kaedah yang terbaik adalah kaedah yang kedua, maka tulislah kaedah yang kedua, iaitu menanam tanaman tutup bumi, bagi mencegah tanaman bagi mencegah tanah menjadi longgar apabila hari hujan. Dan jika anak-anak rasa yang 3 yang paling terbaik, maka tulislah yang 3 berserta dengan penerangan. Jadi dari konteks membuat jawapan, cikgu cadangkan anak-anak buat dalam bentuk kotak. Cikgu cadangkan jika anak-anak tak nak buat mengikut kotak, tidak menjadi masalah. Macam mana anak-anak? Boleh? Jadi jom kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua, pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap dalam kenderaan dan jentera menghasilkan asap dan gas beracun akan menyebabkan pencemaran udara. Penerangan anda hendaklah huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Penerangan anda hendaklah mengandungi aspek berikut, iaitu mengenal pasti masalah. Yang kedua, penjelasan masalah. Dan yang ketiga, terangkan 2 kaedah, iaitu nyatakan mula-mula sekali, nyatakan kaedah, kemudian kita nyatakan penerangan di bawahnya. Jadi peruntukan markah adalah 6
markah semuanya. Okey. Ya. Jadi dalam ayat tersebut, yang manakah penjelasan masalah, mengenal pasti masalah, dan yang manakah penjelasan masalah. Agak-agak yang mana pelajar? Boleh tak pelajar buat? Okey. Jadi kalau kita tengok sini, kalau anak-anak pelajar tidak faham, cuba ulangi ayat tersebut. Okay. Pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap dalam kenderaan dan jentera menghasilkan asap dan gas beracun akan menyebabkan pencemaran udara. Okey. Jadi, apakah masalah di sini? Okay. Kalau kita tengok, cuba kita buat ayat. Okay. Pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap dalam kenderaan menghasilkan asap dan gas beracun berpunca daripada pencemaran udara. Ataupun pencemaran udara berpunca daripada pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap. Ayat mana yang paling sesuai untuk anak-anak pelajar letakkan sebagai masalah dan juga penjelasan masalah. Okay. Dalam konteks ni, okay, masalahnya adalah pencemaran udara. Ini adalah masalah. Okay. Kalau kita tengok ayat, pencemaran udara berpunca daripada pembakaran. Jadi puncanya adalah pembakaran bahan api fosil. Jadi pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap. Kita ambil ayat sekarang ni. Pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap. Ini adalah punca ataupun penjelasan kepada masalah. Okay. Dan jika anak-anak pelajar nak ayat yang panjang, tidak menjadi masalah. Contohnya, penjelasan masalah tersebut, anak-anak pelajar menyatakan pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap dalam kenderaan dan jentera menghasilkan asap dan gas beracun. Setakat ini pun betul, tapi ayat yang panjang. Okay, tidak menjadi masalah. Dengan erti kata lain, jawapan untuk mengenal pasti masalah dan penjelasan masalah sudah terdapat pada soalan. Jadi, 2 markah dah ada di dalam tangan anak-anak pelajar. Hanya kita perlu dapatkan 2 kaedah penyelesaian. Okay. Jadi kalau kita tengok sini, kenal pasti masalah tadi, dah ada dah. Pencemaran udara adalah masalah. Yang kedua, penjelasan puncanya adalah daripada pembakaran bahan api fosil yang tidak lengkap. Dan apakah kaedah? Dalam konteks ni, anak-anak pelajar nyatakan sahaja kaedah yang anak-anak rasa yang paling sesuai. Sebenarnya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris pun ada karangan berkenaan dengan bagaimana hendak mencegah ataupun mengatasi masalah pencemaran udara. Jadi poin-poin itu pun boleh kita terima pakai. Apakah kaedahnya? Kaedah ni cukup banyak. Sekali lagi cikgu hanya nyatakan 3 sahaja. Yang pertama, anak-anak pelajar boleh katakan kaedah iaitu berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Kita kongsi kenderaan. Mengapa kongsi kenderaan? Reasonnya adalah untuk dapat mengurangkan pembebasan asap dari kenderaan. Maknanya, dari biasanya katakanlah kawasan rumah kita tu ada mungkin 4 individu yang bekerja di tempat yang sama. Biasanya 4 buah kereta akan bergerak ke tempat yang sama, tapi bila kita kongsi kereta hanya 1 kenderaan sahaja. Erti kata lain, maka dapatlah mengurangkan pembebasan asap dari kenderaan. Bukan setakat asap, tetapi dapat menjimatkan kos kehidupan kita juga, iaitu dapat menjimatkan bahan api petrol ataupun bahan api diesel. Yang kedua, kaedah menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Bas, LRT, komuter, dan penerangannya dapat mengurangkan pembebasan asap dari kenderaan. Jadi reason dia sama seperti mana kaedah yang pertama, cuma kaedah saja yang berlainan. Walaupun anak-anak pelajar membuat penerangan yang sama, tapi markah tetap dibagi. Apa lagi? Selain itu lagi itu mengenakan tindakan undang-undang. Di mana penerangannya mengenakan denda yang maksimum bagi pemandu kenderaan yang membebaskan asap yang banyak. Maknanya pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa mengenakan
denda yang maksimum bagi pemandu kenderaan yang membebaskan asap yang banyak. Jadi 3 kaedah, 3 penerangan yang telah yang telah kita bincang ni, hanya total markah untuk kaedah penyelesaian ni adalah 4 markah. Jika anak-anak pelajar membuat 3 kaedah ataupun lebih 5 kaedah berserta dengan penerangan yang tepat, yang betul, hanya 4 markah saja, markah maksimum yang diberikan. Dan penilaian kaedah seperti yang kita bincang tadi, anak-anak pelajar ambillah satu daripada kaedah yang anak-anak pelajar rasa kaedah yang terbaik. Jika kaedah yang pertama, tulis, iaitu kaedah yang terbaik adalah berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Dan jangan lupa penerangan. Penerangan mesti diletakkan. Jika tidak ada penerangan, markah tidak boleh dibagi, walaupun 1 markah. Dengan berkongsi kereta ke tempat kerja dapat mengurangkan pembebasan asap dari kenderaan. Jika anak-anak pelajar yakin kaedah yang ketiga, maka nyatakan kaedah yang ketiga berserta dengan penerangan. Jadi, untuk penilaian kaedah ni, jawapan diambil daripada kaedah penyelesaian dan penerangan, di mana jawapan mungkin telah ada apabila anak-anak pelajar nyatakan tadi. Jadi, 2 soalan dah kita bincang. Mungkin kita tengok soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Panjang sikit soalan ni. Beberapa orang penduduk kampung Desa Rahmat telah dimasukkan ke wad kecemasan akibat cerit-berit dan muntah-muntah yang teruk, akibat memakan makanan yang dicemari oleh patogen yang dibawa oleh lalat. Berdasarkan kes tersebut, anda sebagai pegawai dari Jabatan Kesihatan telah diarahkan untuk mengawal penyakit tersebut. Huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Penerangan hendaklah merangkumi aspek-aspek berikut, iaitu mengenali pasti masalah, terangkan punca ataupun penjelasan masalah, dan terangkan 2 kaedah. Terangkan 2 kaedah, digabungkan. Pelajar-pelajar kena nyatakan terlebih dahulu kaedah, kemudian barulah penerangan ni yang di bawah kaedah tersebut. Jadi, apakah masalah? Kalau kita tengok daripada ayat ni, beberapa orang penduduk kampung Desa Rahmat telah dimasukkan ke wad kecemasan akibat cerit-berit dan muntah-muntah yang teruk. Akibat 2 kali akibat tu. Akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh patogen yang dibawa oleh lalat. Apakah masalahnya? Iaitu, masalahnya mana? Kita ambillah ayat. Akibat ni, cerit-berit dan muntah-muntah yang teruk. Dia punya masalah. Dan puncanya, di sini adalah masalah. Punca, iaitu punca akibat. Ini adalah punca akibat memakan makanan yang telah dicemari oleh patogen. Jadi, kalau kita tengok di sini, mengenapasi masalah, jawapan dah tersedia pada pernyataan, iaitu cerit-berit dan muntah-muntah yang teruk. Puncanya, punca cerit-berit itu adalah memakan makanan yang telah tercemar dengan patogen. Maka kedua-dua aspek kenapasi masalah dan penyelesaian masalah ni, jawapan telah ada pada kertas soalan. Dan kaedah penyelesaian serta penerangan, yang pertama sekali, bagaimana kita nak selesaikan, kita nak buat kaedah macam mana? Yang pertama, melalui kawalan vektor. Macam mana kawalan vektor? Bagi penerangan sedikit, iaitu kita membunuh lalat dengan menyembur insektisid ataupun racun. Kita boleh katakan, jika anak-anak tak tahu insektisid, racun pembunuh serangga. Kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, macam mana? Iaitu membasuh tangan dengan sabun sebelum makan. Membasuh tangan dengan sabun. Jangan kata membasuh tangan saja, pastikan dengan sabun sebelum makan. Mengapa kita perlu basuh tangan? Bagilah penerangan supaya dapat mencegah daripada jangkitan patogen. Dan sekali lagi, dalam konteks ni, cikgu bagi satu lagi kaedah dalam untuk sesi pembincangan kita ni. Kaedah yang ketiga, memasak makanan dan minuman sehingga
mendidih. Pastikan mendidih. Okey. Mengapa? Okey, supaya dapat membunuh patogen. Maknanya patogen tu dapat dibunuh. Jadi penilaian kaedah daripada 3 ni yang telah kita buat ni, kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3 serta penerangannya, apakah kaedah yang terbaik anak-anak pelajar? Buatlah sama ada kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3. Pastikan jawapan tu diambil daripada kaedah penyelesaian yang telah anak-anak nyatakan tadi. Okey. Jadi 3 soalan dah kita bincang. Okey. Jadi macam mana anak-anak? Boleh faham tak? Okey, harapan cikgu anak-anak dapat memahami apa yang telah kita bincangkan. Dan satu lagi untuk soalan pengukuhan. Ini soalan yang terakhir. Okey, kita tengok soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Pendedahan kepada sinaran radioaktif. Okey. Pendedahan kepada sinaran radioaktif boleh menyebabkan penyakit kanser. Okey, cukup ringkas dia punya ayatnya. Okey, satu baris saja. Terangkan bagaimana kaedah terbaik. Terangkan bagaimana kaedah terbaik pengurusan sisa radioaktif. Pengurusan bahan radioaktif. Huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Okey, penerangan anda hendaklah mengandungi aspek berikut, iaitu yang pertama, mengenali pasti masalah. Yang kedua, punca masalah ataupun penjelasan masalah. Dan yang ketiga, 2 kaedah dan juga penerangan. Okay. Jadi total adalah 6 markah. Okay. Daripada ayat ni, kalau kita tengok daripada ayat ni, pendedahan, satu ayat ni telah ada aspek ataupun kriteria mengenai pasti masalah dan juga penerangan atau punca masalah tersebut. Ayat yang pendek telah sekurang-kurangnya 2 markah telah ada di kawasan ni. Okey. Jadi apakah masalahnya? Okey. Pendedahan kepada sinar radioaktif boleh menyebabkan penyakit kanser. Okey. Di mana apakah masalah dan di manakah punca? Okey, anak-anak boleh buat ayat untuk mengenal pasti masalah dan juga yang mana pun punca. Jadi dalam konteks ni, apa masalahnya? Apakah masalahnya? Iaitu masalahnya adalah, ya betul, iaitu penyakit kanser ini adalah masalah, penjelasan masalah. Dan puncanya, kalau dah masalah dia kita kena pasti, dan puncanya mesti kita akan jumpa, iaitu di mana puncanya? Pendedahan kepada sinaran radioaktif. Ambil ayat ni yang pendek tu, kita letakkan tempat punca ataupun penjelasan masalah. Cuma yang ketiga perlu yang kita lakukan, yang perlu kita tulis. Jadi 2 markah ni dah ada dalam tangan anak-anak pelajar, mesti betul. Dan yang ketiga, kalau kita tengok sini, ini kena pasti masalah kanser. Yang kedua, pendedahan kepada sinaran radioaktif. Apakah kaedah yang pertama? Kaedah yang pertama, memakai lencana filem. Mengapa? Lencana filem dapat mengesan tahap kekuatan sinaran radioaktif yang terdedah kepada pekerja. Kaedah yang kedua pula. Jom kita tengok kaedah yang kedua. Memakai pakaian perlindungan khas. Yang dilapisi dengan pelambam. Mesti kalau anak-anak pelajar menulis memakai pakaian perlindungan khas saja, ayat ni tidak lengkap. Pastikan yang dilapisi dengan pelambam. Barulah betul untuk kaedah yang kedua. Dan penjelasan penerangannya dapat menghalang pancaran sinar radioaktif terhadap anggota badan pekerja. Dengan adanya lapisan pelambam, maka pancaran sinar radioaktif itu dapat dihalang daripada terkena anggota badan ataupun tubuh badan pekerja. Dan kaedah yang ketiga, menggunakan tangan robot atau alat kawalan jauh. Penerangannya dapat mengelakkan pekerja terdedah secara langsung terhadap bahan radioaktif. Jadi, memastikan keselamatan pekerja tersebut. Penilaian kaedah. Apakah kaedah yang terbaik yang anak-anak pelajar rasa
setelah 3, okey, 3 kaedah dan 3 penjelasan yang anak-anak rasa kaedah yang terbaik, biasanya anak-anak akan menulis atau menyatakan kaedah yang di mana ayatnya yang panjang, iaitu menggunakan tangan robot. Itu terpulang kepada anak-anak, okey, menggunakan tangan robot atau alat kawalan jauh, supaya dapat mengelakkan pekerja terdedah secara langsung terhadap bahan radioaktif. Okey. Jadi bagaimana anak-anak? Okey, 4 soalan yang telah kita bincangkan dan harapan cikgu, okey, harap anak-anak pelajar semua dapat memahami dan dapat menjawab dalam peperiksaan SPM sebenar jika soalan ini keluar. Okey. Jadi setakat inilah dulu, okey, pertemuan kita pada sesi ini. Insya-Allah cikgu mendoakan anak-anak pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan tenang dan memperoleh markah yang cemerlang nanti. Dengan itu, cikgu akhiri sesi ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.